Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kami dari kumpulan 13 akan membentangkan tajuk konsep dan falsafah simbol dalam agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha. Dengan ini, saya mempersilakan ahli kumpulan yang pertama untuk membentang. Kesemua agama yang sedia ada di dunia ini memainkan peranan yang penting dalam kehidupan insan dan kewujudannya boleh didapati dalam kehidupan harian. Tidak dapat dinafikan bahwa sesebuah agama telah wujud sejak zaman masih dalam poros prasejarah. Agama membawa masuk satu sistem kepercayaan yang berasaskan nilai-nilai yang seterusnya membimbing kelakuan insan dan memberi pengajaran kehidupan. Falsafah simbol agama merupakan falsafah yang mengaji tentang kepercayaan simbol agama, doktrin dan simbol agama, pembahasan dan sejarah simbol agama. Secara umumnya, konsep dan falsafah simbol agama wujud dalam berbagai agama seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Pengertian agama Islam secara umum adalah berserah diri, tunduk dan patuh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah dan syariat Islam kepada Nabi dan Rasul-Nya melalui petunjuk yang ada pada kitab suci. Selain itu, mentauhidkan Allah, melaksanakan semua perintah baik ibadah dan meninggalkan semua larangannya. Arti Islam secara bahasa Arab adalah asalmu kedamaian, aslama taat, itaslama berserah diri, salim bersih dan salam keselamatan. Kepercayaan asas agama Islam ialah percaya terhadap rukun Islam dan mengucap 2 kalimah syahadah yang merupakan rukun Islam pertama, iaitu penyaksian terhadap keesaan Allah dan penyaksian Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya dalam bentuk ucapan di lidah dan membenarkannya dalam hati. Bagi simbol agama Islam, perkara tersebut tidak dapat dipastikan kerana agama Islam tidak mempunyai simbol tertentu, namun bagi mewakili agama Islam, simbol ini kini sering digunakan dan pertama kali muncul sebagai simbol rasmi kesultanan semasa kerajaan Uthmaniyah pada abad ke-10 Hijrah. Simbol ini pada mulanya hanya bersifat politik dan tidak mempunyai kaitan dengan agama. Agama Kristian merupakan agama yang terbesar di dunia dan digelar sebuah agama usulan Abraham. Penganut Kristian mengikuti ajaran Yesus Kristus yang juga dikenali dengan nama gelaran Al-Masih. Berdasarkan kitab Bible Ibrani, Al-Masih adalah seorang raja atau imam besar tradisional yang disalib dengan minyak pengurapan suci. Bible merupakan kitab suci bagi penganut agama Kristian yang terbahagi kepada dua, iaitu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Sejak awal pertengahan pada abad Masihi, agama Kristian mula terbentuk dari kota Yerusalem hingga menyebar ke bahagian wilayah timur. 15 tahun kemudian, agama ini menyebar dan berkembang pesat ke wilayah Eropah sehingga sampai ke negara-negara Afrika Utara, Eropah Timur dan Asia Timur. Yesus dilahirkan sekitar 4 sebelum Masihi di Bethlehem, Yudea. Kematian Yesus adalah diakibatkan oleh hasutan para pemimpin agama Yahudi hingga mengakibatkannya mati di sana. Terdapat 3 doktrin utama dalam agama Kristian, iaitu Trinitarian yang mempercayai bahawa Tuhan wujud dalam 3 entiti, iaitu konsep Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kedua, Binatarian mempercayai bahawa Tuhan wujud dalam bentuk 2 entiti, iaitu Bapa dan Anak. Dan terakhir, Unitarian, iaitu mempercayai bahawa Tuhan itu Esa atau satu dan menganggap bahawa Yesus atau Isa AS sebagai utusan Tuhan yang termulia. Agama Kristian berpegang pada konsep salvation, iaitu konsep yang mengungkap satu tujuan untuk menyelamat kehidupan penganut, khususnya selepas kematian daripada tanggungan segala dosa dan hukuman. Konsep ini juga menganggap Yesus atau Isa AS sebagai Savior, iaitu penyelamat dan penebus dosa melalui penyaliban. Agama Kristian juga berpegang pada konsep original sins, iaitu konsep yang dikaitkan dengan peristiwa Adam AS dan Hawa atau Eve yang melanggar perintah Tuhan di syurga, mengakibatkan setiap manusia terpaksa menanggung kesan daripada dosa tersebut. Konsep ini dikaitkan dengan pewarisan dosa yang berlaku pada turun-temurun kehidupan manusia dan menganggap bahawa Yesus atau Isa AS sebagai penebusan dosa melalui penyaliban. Selamat sejahtera, nama saya ialah Gong Yongyi. Saya akan membentangkan bahagian konsep dan falsafah simbol dalam agama Buddha. Yang pertama ialah ronda damai. Ronda damai ialah satu manifestasi fizikal dalam agama Buddha. Falsafah ronda damai menunjukkan setiap kelahiran akan berputar sehingga sampai di satu tempat tertentu. Ia bermaksud jika seseorang berbuatan baik, seseorang itu akan ke surga, dan sebaliknya jika seseorang berbuatan kurang baik akan ke neraka serba pasti. Kedua ialah punya terantai. Punya terantai merupakan ajaran yang memberikan kesedaran manusia untuk menyegarkan murni dalam kehidupan walaupun berhadapan dengan banyak godaan. Ia melambangkan kemunian dan kelahiran yang mulia.
Yang ketiga ialah pohon pohit. Ia menghasilkan udara segar serta pernah menjadi sebagai tempat penginapan Sang Buddha. Menghormati terhadap pohon pohit merupakan penghormatan serta kesukaran atas ajaran terhadap agama Buddha. Yang keempat ialah swastika. Ia berbentuk 4 palang lengan yang sama panjang serta ujung setiap lengan mengarah ke arah kanan. Dan ajaran agama Buddha, swastika menggambarkan perkara-perkara atau isu-isu yang baik. Yang kelima ialah bendera Buddhis. Mempunyai 6 warna, iaitu warna biru bererti batik, warna kuning bererti kebijaksanaan, warna merah bererti cinta kasih, warna putih bererti suci, serta jingga bererti semangat, dan campuran kelima warna bererti kekaitan praktik. Yang keenam ialah stupa. Stupa merupakan satu bangunan suci dalam agama Buddha yang berbentuk jendela. Ia sebagai tempat meditasi untuk menyimpan reliktis Sang Buddha serta satu tempat untuk menyimpan benda suci. Stupa melambangkan kebahagiaan dan ketenangan. Yang terakhir ialah muda, iaitu sikat tangan. Sikat tangan yang pertama ialah dayana muda, iaitu sikap meditasi, iaitu menggabungkan kedua jemput tangan untuk melambangkan tekad bagi mencapai penenangan kesempurnaan. Kedua ialah warata muda, iaitu sikap pencapaian tertinggi yang melambangkan atas kekuatan Sang Buddha. Yang terakhir ialah ahaya muda, ialah melambangkan perlindungan, kedamaian serta menghapuskan ketakutan. Agama Hindu telah mengamalkan kepercayaan monoteisme yang merangkumi 3 peringkat. Peringkat pertama, di mana doktrin ketuhanan masyarakat Brahman menguasai golongan asal iaitu Kshatriya, Vaishya dan Shudra dari segi anutan kepercayaan. Pada peringkat kedua, menggunakan konsep Trinity, di mana ketuhanan masyarakat Brahman bercampur dengan doktrin ketuhanan masyarakat asal. Pada peringkat ketiga, unsur monoteisme telah mula bercampur dengan unsur politisme dalam beberapa ritual keagamaan. Namun, lama-kelamaan unsur monoteisme mula menghilang dan digantikan dengan unsur politisme. Ini dapat dilihat apabila penganut Hindu menyembah patung sebagai dewa-dewi dan mempunyai kepercayaan yang berbeza, yaitu Shaivism, Vaishnavism, dan Shaktivism. Simbol utama ialah simbol Om atau Aum yang terdiri daripada 3 huruf Sanskrit yaitu E, EU, dan Ma yang digabungkan akan menghasilkan sebutan Om dan merupakan simbol ketakwaan bagi penganut Hindu. Seterusnya untuk simbol swastika yang berfungsi sebagai simbol ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian. Simbol ini berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud May God Prevail. Simbol yang terakhir ialah warna saffron yang dikenali sebagai warna Agni yang menggambarkan makhluk tertinggi, dan para Sami menggunakan jubah berwarna saffron sebagai tanda penolakan kehidupan material. Seterusnya saya akan membentangkan perbezaan konsep agama. Terdapat 2 perbezaan, yaitu dari segi konsep ketuhanan dan kitab yang digunakan oleh agama masing-masing. Agama Islam menggunakan konsep tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan saja dan mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Manakala agama Kristian menggunakan konsep 3 Tuhan dalam satu entiti, yaitu Bapa, Anak Tuhan, dan Holy Spirit. Hindu juga mempunyai konsep yang lebih kurang sama, yaitu konsep 3 Tuhan, yaitu Brahma, Vishnu, dan Siva yang akan lahir dalam 3 rupa. Manakala agama Buddha tidak mengajar konsep ketuhanan dalam ajaran mereka. Selain itu, kitab yang digunakan oleh agama masing-masing adalah berbeza. Kitab yang digunakan oleh agama Islam ialah Al-Quran. Bagi agama Kristian pula terbahagi kepada 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baharu. Agama Hindu pula mempunyai 3 kitab suci, yaitu Sriti-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, dan Atharva-Veda. Manakala agama Buddha pula menggunakan kitab Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma. Selamat pagi, saya Sasar Amatamos akan membentangkan tentang persamaan antara agama. Terdapat beberapa aspek dalam setiap agama yang mempunyai persamaan. Misalnya, semua agama menekankan konsep ketuhanan dan kepercayaan, kecuali agama Buddha yang menekankan konsep falsafah moral dan etika. Ia lebih bergantung kepada kepercayaan seseorang penganutnya. Semua kepercayaan dan agama mempunyai amalan-amalan tertentu dalam agama yang perlu dilaksanakan oleh pengikutnya. Ajaran tersebut terkandung dalam kitab suci agama seperti Al-Quran bagi umat Islam, Alkitab bagi penganut agama Kristen, dan kitab Veda bagi penganut agama Hindu. Ajaran dan amalan inilah yang menjadi panduan hidup manusia. Selain itu,
Semua agama juga mempunyai kepercayaan hidup selepas mati. Dalam agama Hindu dan Buddha, terdapat konsep kelahiran semula dan hukum karma. Dalam agama Islam dan Kristen, mereka menitikberatkan untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan dan menjauhi keburukan untuk menentukan mereka akan masuk ke surga ataupun neraka. Tambahan lagi, hidup harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh setiap agama. Alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan dan manusia dipertanggungjawabkan sebagai penjaga kepada alam sekitar. Dengan itu, jelaslah menunjukkan bahwa setiap agama ini menekankan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan setiap manusia. Salam sejahtera kepada dokter. Nama saya Yapimun Iwon. Sekarang saya akan membentang kesimpulan. Bagi agama Islam, unsur kepercayaannya adalah Tuhan itu adalah satu, yaitu Allah. Al-Quran merupakan kitab suci terhadap umat Islam. Agama Islam merangkumi 3 ruang lingkup yang tentang hubungan manusia. Ajaran agama Islam mesti diikuti. Bagi agama Buddha, kewujudan kebayangkan simbol yang melambangkan identiti agama Buddha. Setiap simbol memiliki makna dan erti tersendiri yang berdasarkan peristiwa yang khas untuk memperingatkan umat atas ajaran Sang Buddha. Bagi agama Hindu, terdapat simbol yang lambang identiti agama Hindu. Warna saffron mewakili warna agama Hindu. Pada zaman awal, unsur kepercayaannya adalah monoteisme yang mempunyai 3 peringkat berbeza. Pada zaman kemudian, unsur kepercayaannya adalah politeisme yang mempunyai 3 dewa berbeza. Bagi agama Kristen, agama yang mempunyai pelbagai doktrin yang wujud disebabkan perbezaan terhadap pendapat mengenai kewujudan Tuhan. Mempunyai persamaan dari segi kepercayaan salvation dan origin sin yang menganggap bahawa Yesus sebagai penyelamat. Bagi persamaan, Tuhan itu wujud. Manusia meminta pertolongan dan memohon ampun daripada Tuhan. Setiap agama menekankan untuk melakukan banyak kebaikan dan menjauhi keburukan dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Bagi perbezaan dari segi pegangan kita, simbol dan kepercayaan kepada Tuhan. Bagi agama Islam, dia mempercayai bahawa Tuhan itu adalah satu. Tetapi bagi agama Kristen dan Hindu adalah dengan menggunakan konsep tiga Tuhan dalam satu entiti. Sekian, terima kasih.